السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah dan rahmat kasih Allah. Kita semua pada pagi ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah subuh kita, kajian sirah menggunakan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abil Fida Ismail ibn Kathir Al-Qurashi rahmatullah alaih. Seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita semua, terutama dalam bidang sirah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah kerana kita telah masuk dalam tahun yang baru. Mana apabila masuk tahun baru ini, banyaklah azam-azam baru yang kita telah target, kita rangka. Dan azam baru ini sama ada ya azam yang telah bombasi pada tahun yang lalu dibawa ke tahun ini, ataupun azam yang betul-betul baru. Namun azam yang baru, yang banyak, yang pelbagai ini tidak bermanfaat, tidak berguna bagi kita, melainkan ia diamalkan, melainkan ia mendekatkan diri kita pada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua amalan hal ehwal dunia boleh bernilai ibadah apabila betul niatnya dan betul caranya. Namun manusia ini mempunyai satu sifat, iaitu panjang angan-angan, besarnya cita-cita, banyaknya berteori tapi kurangnya beramal. Ini sifat manusia. Dan sifat ini diperingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdunun fihima katsirun minan nas. Maksudnya ada dua nikmat yang maghdun. Dia berkata ghaban. Ghaban ni dalam fiqh muamalat, ia perbahasan tentang memperdaya dan menipu dalam jual beli terutamanya. Jadi terjemahan yang paling tepat adalah terpedaya, tertipu, itu maghdun. Tapi sebahagian penterjemah dia terjemah dengan lalai. Manusia lalai dengan dua nikmat. Lalai pun boleh juga, kerana orang yang lalai dia tak berada dalam realiti, hakikat yang sebenar. Dia berada di awangan. Jadi dia terpedaya. Lalai dengan terpedaya boleh membawa makna yang hampir sama, tapi asalnya terpedaya. Jadi dua nikmat yang manusia terpedaya, kata yang pertama as-sihhatu, kesihatan. Kesihatan ni biasa orang muda diberi. Orang muda memang juga sakit, tapi biasanya yang sihat, yang cergas, orang muda lah. Jadi orang muda apabila dia sihat, maka angan-angan dia pun panjang. Dia sangka kesihatan dia tu akan berkekalan sampailah akhir hayat dia. Maka kita ketika mana cergas ini, kita akan target, banyak target-target kita untuk kerjaya, untuk kita pergi travel, untuk anak-anak kita. Adapun target untuk ibadat kita diletakkan hujung sikit, belakang sikit. Seperti kalau aku kaya, maka aku akan sedekah. Kalau aku pencen, aku akan pergi solat jamaah, aku akan pergi kuliah. Kalau aku pencen, aku akan pergi haji, pergi umrah. Ya, kalau aku kaya, aku akan sembelih korban, dan seterusnya. Panjang angan-angan, tulis tu banyak, tapi nantilah, bukan ketika ni banyak lagi benda yang lebih penting. Jadi dia terpedaya. Sehingga Nabi SAW sebut pula nikmat yang kedua, wal farahu, dan masa yang lapang. Masa lapang ni terbalik pula, diberikan kepada orang yang dah pencen. Bukan orang tua bunyi tak apa sedap. Orang muda dan orang pencen, orang lama. Bila dia pencen, masa zaman muda dia sibuk, masa tu sangat terhad. Bila pencen, masa banyak. Tapi terbalik dengan ketika muda, kesihatan pula merosot. Benda ni tak sama, dia tak seiring. dia bercanggah antara satu sama lain.
Semakin naik usia kita, semakin turun kesihatan kita. Terutama lepas pada COVID ini, ramai orang yang kesihatannya merosak menurun. Sebahagian tak dapat nak kesan dengan jelas apa sakit dia yang sebenar. Penyakit yang ganjil ataupun sebab-sebab yang tak jelas. Jadi kesihatan merosak dengan cepat, dengan pantas. Apabila masa yang banyak itu belum tentu berkualiti sama seperti mana masa muda kita. Kita nak bersiap lambat sikit, bawa kereta pun lambat sikit, ataupun ulang alik ke hospital, atau ditahan dalam wad itu sendiri, banyak masa. Tapi nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Jadi ya terpedaya, sehingga kita akan menyesal kenapalah masa muda tak buat itu, tak buat ini. Menyesal masa muda dulu, masa cergah dulu kenapa tak buat itu, tak buat ini. Terutama setengah ibadat perlu kecergasan. Macam haji perlu pada badan yang cergas. Saya menyesal kenapa masa dulu tak buat itu, tak buat ini. Jadi kesemua ini Nabi SAW peringat bagi kita supaya kita sebagai Muslim, kita memahami konsep ibadah dalam Islam ini. Ibadah bukanlah Allah Azza wa Jalla perlu pada ibadat kita. Allah tak perlu. Kita dengan majikan lain, kalau kita tak datang kerja, maka syok lah. Tapi hamba ini kalau siapa pun tak beribadah pada Allah, maka sedikit pun tidak syok kekayaan Allah Azza wa Jalla. Allah ni maha kaya. Itu Allah tak perlu ibadat kita, kita yang perlu. Cuma apabila kita buat satu ibadah, buat saja tanpa terlalu banyak teori. Apa yang ada di tangan kita, maka kita buat. Jangan tunggu. Kalau kita ada masa, hari cuti lah. Macam ni kita nak datang salat jamaah, nak datang kuliah, hari cuti ada, hari cuti lah. Kalau hari kerja ada 1 jam, tak tunggu nanti kalau pencen ada 2-3 jam, ada 10 jam. Tak, yang ada satu lah. Kalau kita ada duit RM1 lah. Jangan tunggu kalau aku kaya. Kerana kaya ini subjektif. Kalau aku kaya, dia target sampai pada satu target. Ketika itu perbelanjaan dia pun meningkat, inflasi meningkat, dia akan naikkan siling. Kalaulah aku kaya lagi daripada ini, siling dia naik. Sampai pada sini seterusnya dia akan naik. Karena manusia ni begitulah. Dia akan mencari alasan sebab keadaan ekonomi tak begitu baik, maka kita kena naikkan lagi siling. Target kita kena ginjak bawa ke tahun seterusnya. Berbanding dia ada RM1, maka RM1 itu pasti amalan yang dia telah buat. Berbanding dia nak buat satu hari nanti. Kalau ada 100 lah. Kalau ada banyak, ada sikit. Ada masa, ada harta, ada kesihatan. Hari ni tak apa sihat, sikit untuk duduk sekejap, okey, sekejap, lepas tu kita balik. Jangan kalau kita sentiasa tak apa sihat, sentiasa kita tanggung nanti sihat, nanti kita akan buat. Memang kita takkan buat. Inilah yang Nabi SAW bagi kaedah kepada kita. Dan kaedah dalam hadis Sahih Bukhari, Abu Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang paling dicintai di sisi Allah? Jawab Nabi SAW apa? Adwamuha wa in qalla. Yang paling berterusan walaupun sedikit, itu paling Allah cintai. Kalau kita boleh buat satu amalan sedikit demi sedikit tapi berterusan, itu lebih Allah suka. Berbanding dengan kita one off, kita longgok semua. Macam kita target, okay, nanti dah pencen, longgok semua benda kat situ, tak disukai di sisi Allah. Berbanding dengan sikit demi sedikit kita buat, walaupun target itu nampaknya tak hebat lah, tak menarik lah. Target-target yang rendah saja, yang mudah, yang simple saja. Sebab ya bukan pada jumlah yang banyak, tetapi itu disukai di sisi Allah. Seperti jawab Nabi SAW pada Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau kita longgok banyak-banyak, kumpul, mungkin kelihatan banyak, kelihatan hebat, tapi ya bukan sesuatu yang disukai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak kecintaan Allah, kita kena amal dengan apa yang ada pada hari ini. Jadi bersegera secepat mungkin untuk kita mulakan amalan kita, terutama pada tahun baru ini. Kita nak buat kita punya target, susunan, ini tak ada masalah. Tapi biarlah kita punya azam itu
ia relevan, berpijak di bumi yang nyata, pada realiti yang sebetulnya, bukannya ya sesuatu yang terlalu jauh, yang terdekat dengan kita. Baik, itu sebagai peringatan untuk kita semua sebenar dengan tahun baru ini, dan insyaAllah tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Allah kurniakan kepada kita kesihatan yang baik, kurniakan kepada kita amalan yang lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada kuliah yang lalu kita berhenti pada pembukaan Iraq, iaitu pembukaan pada kota Al-Madain. Mereka umat Islam kalangan sahabat berjaya menewaskan tentera Parsi. Setelah itu mereka meneruskan lagi ekspedisi mereka naik ke utara. Daripada Iraq ini mereka naik ke utara menghampiri ke Syam, iaitu di Al-Anbar. Al-Anbar ini juga satu kawasan di Iraq, dan peperangan itu dinamakan Zatul Uyun, maksudnya yang mempunyai mata-mata. Uyun ni ada perkataan Ainun, Uyun banyak mata. Kenapa perang yang mempunyai banyak mata? Dimaksudkan bukanlah mata manusia. Mata manusia memang banyaklah, tapi yang dimaksudkan mata ini barangkali adalah permata. Yang kita panggil permata, itu tempat-tempat yang menjadi tumpuan mata. Bila mata orang tu dia akan tengok satu tempat yang menarik, tempat yang sangat berkualiti, yang hebat, tu kita panggil permata. Satu tempat. Ini pulau ini adalah permata bagi negara kita. Pulau tu berharga, bernilai. Kita panggil permata. Tu barangkali itu yang dimaksudkan mata-mata yang banyak. Dan tempat-tempat yang mereka lalu ni sebahagian tu namanya mata. Mata bermula dengan kataan ain. Itu dinamakan perang yang mempunyai banyak mata-mata, tempat yang dinamakan dengan mata. Ya, itu kenapa relevannya perang dinamakan Zatul Uyun, tempat yang mempunyai banyak mata. Diketuai oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat dia cukup hebat, cukup perform dalam pembukaan banyak kota-kota mana dikuasai oleh orang golongan murtad, para pemberontak ni, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan kepimpinan dia sehingga ke Iraq untuk membuka Iraq. Dan di sana mereka tiba di parit. So di Anbar ini, kota dia itu dikelilingi dengan parit. Parit ini adalah budaya adat bagi orang Parsi. Untuk mereka melindungi kota dia akan buat parit yang besar keliling. Parit itu untuk melengahkan musuh. Bila musuh nak masuk, boleh masuk tapi susah. Kena nak seberang itu, parit bukan satu yang mudah, parit yang besar. Itu adalah strategi yang sama yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dalam peperangan Ahzab. Jadi perang Ahzab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat cadangan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman datang pada Parsi. So, mereka ni Parsi. Dia sebut di Parsi sana, kami apabila mempertahankan kota dia, bandar dia, dia akan buat parit yang besar keliling. Tapi Arab tak, bukan budaya Arab buat begitu, budaya Parsi. Jadi Nabi SAW terima cadangan daripada Salman, dan jadilah parit yang digali ini. Jadi apabila Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu belum lagi Muslim, bila dia sampai, dia terkejut. Dia tak pernah jumpa di kalangan Arab. Dia tahulah di Parsi ke, di Rom begitu, tapi di kalangan Arab mereka pertama kali jumpa kota yang mana dikelilingi dengan parit. Itu satu yang mengejutkan bagi orang kafir Quraisy. Mana datang idea tu, datang daripada Parsi. Itu bila mereka tiba di Anbar ini, mereka dapati menggunakan strategi yang hampir sama. Jadi apa yang dibuat oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, mereka pun panah. Daripada jauh dia panah, dia tak dapat hampir nak dekat. Daripada jauh panah, tapi panah ini tak begitu berkesan. Adalah musuh-musuh yang tewas, yang kalah sebabkan panah, tapi bukan sepenuhnya, sekadar untuk meringankan benteng tersebut. Jadi mereka tak dapat nak dekat, macam mana pun kena hampir juga, kena dekat juga.
Jadi Khalid bin Al-Walid pun dia pun fikir apa yang patut dia buat, macam mana dia nak lintas parit yang besar. Maka Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu perintah untuk dihimpunkan unta-unta yang kurus, unta-unta yang mana yang berisi, yang sangat bermanfaat, yang tu letak tepi. Mana yang kurang, yang sakit, yang kurus, maka mereka himpun. Nah, dalam peperangan sebelum ni di Al-Madain pada kuliah yang lepas, mereka merampas banyak unta. Unta-unta rampasan perang tu sangat banyak. Unta-unta itu dia bahagikan pada dua kategori. Jadi yang kurus-kurus ini, yang sakit ini, mereka sembelih dan mereka tindan dalam parit tersebut. Dia buah parit, dia buat titi. Macam mana dia nak seberang, nak buat titi, dia tindan banyak-banyak unta. Tu unta banyak tindan, mereka boleh seberang. So dengan cara strategi itu, cadangan daripada Khalid bin Al-Walid ini, mereka pun berjaya lintas hampir ke kota itu dan mereka menewaskan mereka, kota Al-Anbar. Akhirnya kota Al-Anbar ini berjaya dibuka. Jadi ini adalah satu yang agak ganjil, yang pelik lah. Mereka juga Khalid Al-Walid ini banyak rekaan dia, banyak cadangan dia. Tapi kita perlu faham bahawa keadaan itu darurat, keadaan dalam peperangan, keadaan yang memerlukan suatu yang bukan kebiasaan pada tempat-tempat keadaan yang lain. Tak patutlah kita sembelih unta semata-mata untuk kita pijak, untuk kita buat titi, nak seberang saja. Tapi setengah keadaan perlu, maka kita kena faham konteks pada ketika, pada zaman tersebut. Dan mereka berjaya menawan kota Al-Anbar ini. Selepas daripada itu, mereka pun menuju ke arah Ainut Tamar. Ainut Tamar mana kota yang namanya dengan Ain, itu dinamakan Zatul Uyun. Jadi Ain ini, Ainut Tamar, maksudnya mata pada tamar, mata kurma. Jadi bangkanya dimasukkan kota itu banyak kurma, banyak ladang kebun kurma, ya, kawasan yang subur, banyak air, banyak kurma. Dia jadi bandar ni. Jadi mungkin kita panggil permata kurma. Mana kurma yang berkualiti, yang banyak, yang subur di kawasan tersebut. Jadi mereka menuju ke kota Ainut Tamar ini, dan semua kota-kota ini namanya sampai hari ini nama yang sama, Anbar, Ainut Tamar di Iraq. Sampai hari ini nama itulah, daripada zaman dahulu sampai zaman sekarang tak berubah. Tu banyak kota-kota di negara Arab ini tak diubah nama-nama, dikekalkan nama tersebut untuk mengekalkan sejarahnya, untuk mengekal tradisinya. So itu cukup baik. Orang Arab ini satu sifat dia cukup menjaga tradisi, cukup menjaga sejarah dia. Dan kita pun kena begitu, supaya sejarah itu ya terpelihara, bukan saja semata-mata melalui dokumentasi dalam kitab ke, tapi juga melalui turun-temurun. Rakyat dia itu sendiri yang menjaga sejarah itu, menjaga nama-nama, menjaga kisah di sebaliknya. Saya diriwayatkan mulut ke mulut, selain daripada dicatat dalam kitab-kitab. Sebab itu di negara-negara Arab nama itu sama. Di Mekah, Madinah pun begitu. Nama-nama yang zaman Nabi SAW, nama itulah yang ada sampai ke hari ini. Nama-nama dalam hadis seperti Dimash, Nabi Isa AS akan turun di Dimash. Nama Dimash itu sampai hari ini itulah Dimash, atau kita panggil Damsyik. Juga Babul Lud hari ini adalah nama yang sama di dalam negara haram Israel. Di situ akan dibunuhnya Dajjal. Dalam hadis disebut nama yang sama sampai zaman moden ni, nama itulah yang ada kat situ. Jadi bila kita baca hadis Nabi Isa turun kat mana, senang kita nak rujuk. Sekarang ni kat mana tempat itu, nama yang sama. Kalau ditukar nama susah juga. Kat mana, kat situ, kat sini, tak dapat dipastikan dengan tepat. Mana ya Dajjal akan dibunuh, nama yang sama lah yang ada dekat negara haram Israel hari ini. Kita tahu kat situ dia akan dibunuh. So mudah untuk kita memahami sejarah. Jadi mereka mengekalkan nama-nama ini, seperti Ainut Tamar sampai hari ini di Iraq nama Ainut Tamar juga. Baik.
Jadi Ain Tamar ini dia dikuasai oleh pasukan besar yang bercampur antara orang yang Ajam dan juga Arab. Diketuai oleh Mihran bin Bahram. Jadi dia adalah panglima Parsi. Jadi panglima Parsi ini tentera-tentera dia majoriti Parsi tetapi bercampur aduk dengan Arab. Di tentera yang ni untuk perang ini mereka akan bertemu dengan Arab berbanding perang-perang sebelum ni. Sebelum ini hampir semuanya Parsi. Tapi di Ain Tamar ini dia banyak tentera Arab. Jadi Arab ni terbahagi pada dua. Ada yang bersama dengan tentera negara Islam Madinah, ada yang bersama dengan Parsi. Kerana mereka ini dijajah oleh Parsi. Mereka duduk di Iraq. Iraq ni ada dua bahagian. Ada bahagian yang Iraq ni Arab, ada bahagian yang Parsi. Kalau bahagian dengan sempadan Arab Saudi hari ni, bahagian kiri, bahagian timur, bahagian barat, yang ni banyak Arab. So, tempat seperti Ain Tamar ini penduduk dia ramai orang Arab. So, orang Arab ni akan menjadi tentera bagi Parsi. Banding dengan kawasan yang banyak, ada kawasan yang banyak Parsi, tentera dia kebanyakannya Parsi. So, dalam peperangan Ain Tamar ini mereka berdepan dengan ramai tentera-tentera Arab. Daripada kabilah Al-Namir, Taghlib, Iyad dan berbagai suku yang lain. Kalau tuan-tuan masih ingat Taghlib, kabilah Taghlib ini adalah kabilah Arab yang mana bersama dengan Sajah ataupun kabilah Sajah itu sendiri Nabi wanita palsu. Pada kuliah yang lepas, di kalangan Nabi-Nabi palsu ada seorang wanita nama Sajah. Sajah ini dia daripada kabilah Taghlib. Apabila kabilah dia ini juga yang murtad, yang bersama Nabi palsu, maka tak heran kabilah yang sama bersama dengan Parsi untuk memerangi umat Islam. Kerana mereka ni memang sebelum ni pun menentang umat Islam. Jadi dia masuk tim mana pun, kadang masuk tim Nabi palsu, kadang dia masuk juga tim Parsi ni. So mereka ini Arab yang berada di Iraq, kebanyakan mereka beragama Nasrani, Kristian. Kerana mereka ini jauh daripada Arab-Arab lain yang berada di Semenanjung. Yang di Semenanjung tanah Arab kebanyakan musyrikin, sembah batu, berhala, sembah pokok. Tapi yang duduk di sempadan yang Iraq, yang duduk di Syam, mereka ini ada yang Kristian. Taghlib ini adalah kabilah Arab yang Kristian. Bahkan Nabi palsu Sajah yang lalu juga adalah Kristian, adalah Nasrani. Itu tak asing dia boleh memerangi umat Islam. Jadi kabilah-kabilah Arab yang berada di Iraq ini mereka bersekutu dengan Parsi telah lama, sejak dahulu. Bila berlaku peperangan ni dia bersama dengan Parsi. Dan ketika itu Aqqah bin Abi Aqqah, yang ini adalah Arab, panglima bagi Arab. So, yang tadi Mihran panglima Parsi, yang ini Aqqah panglima Arab. Jadi mereka tawar tersebut, orang Arab lebih memahami Arab. Dia sesama Arab, dia lebih faham, lebih tahu. Maka dia tawar untuk dia menjadi ketua, dia menjadi panglima peperangan tu sebab dia Arab, nak lawan dengan Arab juga. Arab kalau lawan dengan Arab juga barangkali lebih berkesan, lebih hebat. Macam kita jugalah, mana-mana penjajah dia bersekutu, dia akan ambil orang yang sama untuk lawan dengan orang yang dia nak jajah. Seperti British juga, bila datang negara kita, dia cari juga orang Melayu untuk menentang orang Melayu balik, supaya benda tu lebih mudah, lebih berkesan. So, itu memang biasalah, adat budaya daripada dulu lagi. Parsi nak lawan dengan Arab, dia ambil Arab juga untuk lawan dengan Arab, supaya dia mendapat banyak maklumat yang dia tak ketahui. Jadi sama Arab mungkin dia lebih faham. Jadi Mihran ini pun dia pun bagi, tak apa, dia bagi pasukan Arab ini untuk mengetuai peperangan tersebut. Jadi kalau keadaan memerlukan, maka dia akan ambil alih lah, atau dia akan bagi bantuan yang besar, yang utama. Kalau tak perlu, maka dia akan bantu sahaja ketua di kalangan Arab ini.
Dan ketika itu orang Parsi pun tak puas hati. Tak puas hati. Bagi mereka satu kebanggaan untuk dia mengetuai peperangan. Dia tak puas hati kenapa bagi Arab pula. Patutnya kita lah ketua. Jadi mereka ada perpecahan sesama ada. Belum start lagi dah berpecah sesama ada. Siapa patut jadi ketua? Ada yang pandangan Arab betul kerana dia nak melawan dengan Arab. Ada yang pandangan kita Parsi yang patut, sebab kita yang menjadi pemimpin. So, ada perbezaan pandangan sesama mereka. Tetapi akhirnya mereka ni setuju sebab Mihran ini dia panglima Parsi, disebut bagi mereka perang dulu. Lepas tu kalau mereka ni tewas, maka pasukan umat Islam akan menjadi lemah. Walaupun menang tapi dia dah lemah. Nah, ini mukaddimah pendahuluan, kita bagi saja Arab sesama Arab lawan. Lepas tu kalau dia kalah juga, baru kita lawan, maka kita mudah sikit nak mengalahkan umat Islam. Umat Islam dah ada mukaddimah bersama sesama Arab mereka. Jadi mereka pun setujulah dari sudut tersebut. Ada panglima perang dia berjaya memujuk tentera-tentera Parsi ni, kita guna tentera Arab ini untuk mempergunakan dia saja. Bukan nak jadikan dia ketua sangat, nak mempergunakan dia saja supaya dia lawan dengan sesama Arab. Tu kita kemudian akan ambil alih. Akhirnya mereka pun sepakat. Maka Aqah ini dipilih sebagai panglima untuk mengetuai peperangan ini. Jadi Khalid bin Al-Walid akhirnya bertemu dengan Aqah ini. Baik. Jadi pertemuan itu pertemuan yang sangat dahsyat. Dan akhirnya Khalid bin Al-Walid berjaya menewaskan pasukan daripada Aqah. Kalahlah tanpa berlakunya peperangan yang dahsyat. Khalid bin Al-Walid dia buat satu serangan yang mengejut. Dia tak perang berdepan secara tersusun ataupun mereka dah target daripada awal, tidak, tapi serangan lebih awal daripada peperangan yang sepatutnya. Jadi dia serang awal, maka dia menewaskan tentera Aqah ini tanpa pertembungan seperti biasa. Saya macam kepungan ataupun serangan awal. Kemudian Khalid bin Walid pun menuju ke kota Ain Tamar ini, binting dia, kubunya. Apabila Mihran mendengar kekalahan Aqah, dia pun turun daripada kubunya dan meninggalkan. So Mihran ini dia pun cabut lari sebab dia dengar berita pasukan Aqah, pasukan Arab ini kalah dengan mudah, diserang hendak saja. Maka dia pun cabut lari, tinggalkan binting, tinggalkan kubu dah. Jadi Khalid bin Walid berjaya menguasai kubu bagi kota Ain Tamar. Selesai peperangan tersebut. So peperangan itu ya agak mudah, tidak berlaku pertembungan yang dahsyat, yang berdepan, yang besar ataupun korban yang besar, tapi berjaya menguasai Ain Tamar. Dan seterusnya Khalid bin Al-Walid bersama pasukan umat Islam menuju ke kota seterusnya, iaitu Daumatul Jandal. Kota yang seterusnya Daumatul Jandal juga di Iraq. Baik. Dan kota ini dikuasai oleh Uqaidar bin Abdul Malik dan Al-Judi bin Rabi'ah. Dia dua orang ini pemimpin di kota tersebut. Kedua-dua ini mereka ada perbezaan pandangan. Bila dia tahu tentera Khalid bin Walid dalam perjalanan yang datang ke kotanya, mereka pun bincang sesama dia. Kedua-dua ni bincang dan mereka berbeza pandangan. Pandangan dia, Uqaidar bin Abdul Malik, bagi dia orang yang paling mengenali Khalid bin Walid. Jadi dia tahu Khalid bin Walid ni orang yang bijak, orang yang keras. Dia orang yang memang pandai dalam peperangan. Dia kenal lama, bukan baru. Seorang yang memang dikenali lama dia dengan Khalid bin Walid. Dan di pandangan kita kena berdamai dengan Khalid bin Walid. Pandangan dia lah, Uqaidar ni pemimpin yang pertama. Pandangan dia, kita kena berdamai sebab dia kenal lama dah. Dan yang terbaru terkini pun kota-kota ni semuanya berjaya dikuasai oleh Khalid. So, bagi pandangannya kita berdamai saja. Dan berdamai,
maka selesai, tak perlu berlakunya peperangan. Namun pandangan yang kedua menolak. Mereka tak mau berdamai, mereka nak berperang. Itu daripada pimpinan Al-Judi bin Rabi'ah. Maka Ukaidah bin Abdul Malik dia pun tinggal pasukan dia, tinggal kota dia, dia selamatkan diri dia dulu. Sebab pandangan dia kena berdamai. Kalau tak mau berdamai, maka dia tarik diri lah. Dia elak daripada terlibat dalam peperangan tersebut. Kemudian berlakulah peperangan juga dengan Al-Judi, pasukan yang kedua tadi lah. Bertembung, namun Khalid bin Al-Walid berjaya menewaskan pasukan Al-Judi ini juga. Jadi peperangan ini pun mereka menang dan terbunuh Al-Judi ini. Dan umat Islam menuju ke arah Al-Fara'id, naik lagi ke atas. Jadi jauh betul. Jadi Daumatul Jandal ini mereka semakin naik ke atas, ke utara, sampailah ke Al-Fara'id. Fara'id ini adalah bandar di antara Syam, Iraq dan Al-Jazirah, iaitu Semenanjung. Semenanjung tanah Arab, Iraq dan juga Syam, dia sempadan. Tiga-tiga ni sempadan. Sempadan, titik sempadannya adalah di Al-Fara'id. Betul-betul duduk dekat bucu di antara tiga. Dia naik ke atas, terus ke atas. Daripada bawah mereka mula, mereka naik sedikit-sedikit ke atas. Tapi mereka tak seberang menuju ke timur, pergi jauh masuk ke Iraq sampai ke Iran ke, tidak. Dia masuk kat sempadan saja dulu. Dan akhirnya bertemu di Syam. Karena pasukan tentera umat Islam di Syam pun dah ada. Jadi mereka akhirnya akan bertemu di sana. So, dia cover dekat kawasan-kawasan sempadan terlebih dahulu. Sampailah ke Al-Fara'id ini, nanti dia akan bertemu dengan tentera umat Islam yang lain bergabung di Syam. Baik. Dan di sana Khalid bin Al-Walid bermukim selama sebulan pada bulan Ramadan. Dia duduk kat itu sebulan. Mereka bermukim di situ untuk melihat apa yang patut dia buat seterusnya. So, dalam masa sebulan ini mereka tidak berpuasa kerana kesibukan dengan peperangan. Sebulan pun tak puasa langsung, sibuk dengan perang. So, berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, ada yang puasa, ada yang diruat puasa, ada yang tidak. Pada zaman Nabi SAW perang Badar, ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Dua-dua ada. Kadang-kadang orang sebut perang Badar, macam mana mereka perang Badar dan mereka puasa pada masa yang sama. Perang Badar bulan Ramadan, perang dan puasa pada masa yang sama. Tapi tidak, bukan semua puasa. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Cuma yang kuat puasa, siapa yang tidak, maka dia berbuka. Dan itu bukan satu yang ganjil, yang pelik. Semenjak seawal perang Badar lagi dah ada isu. Jadi kalau kita lihat riwayat seperti ini, mereka tak puasa 1 bulan penuh kerana perang. Maka satu yang kita faham, konteks pada zaman tersebut adanya uzur zaman tu, uzur pada konteks tersebut, peperangan. Maka dia tak puasa lah. Bukankah kalau kita puasa maka Allah akan bagi bantuan pada kita? Kalau kita puasa Allah akan bagi kekuatan pada kita. Yalah, satu segi yang itu. Tetapi kena kembali pada realiti, hakikat manusia. Kalau dia puasa, dia akan menjadi lemah. Itu hukum hakam ini ya terpakai, walaupun kita kata barangkali lebih afdal begitu begini, tapi hukum hakam ini ya kembali pada realiti, pada hakikat. Hakikat bukan semua orang. Ada orang boleh, ada orang yang tidak. Banyak hadis Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari dan sebagainya. Ada yang Nabi SAW puasa ketika musafir pun Nabi puasa. Ada juga sahabat ketika musafir yang puasa, kemudian yang pingsan, dan Nabi perintah untuk buka. Tapi Nabi sendiri tak buka. Mana Nabi itu dia ada kekuatan. Siapa ada kekuatan, maka dia boleh. Siapa yang tidak, maka dia berbuka. Kita tidak bertawakal secara sembrono. Kalau kita puasa, insya-Allah kita tawakal, Allah akan bantu kita. Kena seiringlah, seimbang antara dua. Jadi bukan satu yang ganjil, yang pelik. Seawal zaman Nabi SAW telah pun ada berbuka ketika mana bulan Ramadan.
sebabkan peperangan. Kemudian Rom mendapat berita bahawa Khalid bin Walid ini bermukim di sana, di sepadan mereka. So Rom bila dapat berita, maka Rom pun siap sedia untuk memerangi Khalid bin Walid. Sekarang mereka ada dua musuh besar yang utama, Parsi dan juga Rom. So dua ini mengancam pasukan umat Islam. Itu satu ancaman yang besar, dua daripada empire besar dunia. Jadi asalnya nak memerangi Parsi, tetapi Rom juga rasa terancam sebab dah dekat dengan sepadan mereka. Jadi Rom pun bersiap sedia untuk memerangi Khalid bin Walid. Mereka mengumpulkan pasukan yang besar. Pasukan ini juga mendapat bantuan daripada Taghlib, Iyad dan An-Namr. So kabilah Arab ini, mereka ni ada dua-dua. Dekat Parsi pun dia ada, dekat Rom pun ada orang. Mereka ini bersekutu dengan semua. Sebab itu orang Arab pada zaman tersebut lemah. Mereka dijajah oleh kedua-dua. Dijajah oleh Rom punya, dijajah Parsi punya. Jadi dia ni menjadi tentera-tentera bertahan saja. Kerja untuk Rom punya, kerja untuk Parsi punya. Dia tidak mempunyai satu kekuatan tersendiri. Jadi mereka ni ada juga dalam tentera-tentera Rom. Mereka pun bertemu dengan Khalid. Ketika itu yang memisahkan antara kedudukan mereka di Faraid dan juga di Syam adalah Sungai Furat. Sungai Furat ini adalah sungai yang besar yang membelah Iraq di tengah. Dia datang daripada Turki, datang juga daripada Rom, daripada Syam. Itu dia asal usul jauh. Jalan panjang sampailah ke Kuwait. Dia membelah di tengah-tengah Iraq. Di sebalik daripada sungai yang besar ini sempadan. So, mereka Rom duduk belah sana, umat Islam duduk belah sini. Yang membezakan mereka adalah Sungai Furat ini, sungai yang besar. Jadi Sungai Furat ini adalah sungai yang masyhur. Dalam hadis pun begitu. Dalam hadis Nabi SAW, Sahih Muslim, disebut dengan nama yang sama, Furat. Sungai Furat. Dia salah satu pada tanda-tanda akhir zaman sungai ini. Yang mana Nabi SAW menyebut sungai ini yang akan timbul daripadanya gunung-gunung emas. Menapa maksud gunung emas? Barangkali emas betul, memang betul-betul banyak emas dalam tu, ataupun yang dimaksudkanlah ia adalah kawasan yang akan direbut, akan diperangi. Itu kita lihat peperangan di Iraq ini semenjak zaman sahabat sampai zaman kita tak habis. Sampai zaman moden sekarang ni pun tak selesai. Mungkin emas tu juga. Kita lihat US apabila menjajah Iraq, mereka bawa balik emas dia juga. Emas yang jongkong, yang fizikal tersebut. Dan mungkin juga emas dalam bentuk minyak, juga kita panggil emas hitam. Mungkin itu yang dimaksudkan. Ataupun kedudukannya yang strategik. Iraq antara kedudukan yang strategik dari sudut jalan darat. Itu dia boleh bypass. Sampai hari ini antara isu utama kapal-kapal nak lalu dengan Babul Mandab dekat selat yang sangat sempit di Yaman pada hari ini. Bila kapal-kapal nak lalu, susahlah nak lalu, dikuasai oleh Yaman ataupun oleh tentera-tentera yang lain. Jadi dia nak bypass dekat Iraq, masuk dekat sana lah, bypass terus boleh sambung ke Syria, sambung ke Israel, negara Arab Israel. So, kedudukan tu strategik lah. Sebab itu US bermati-matian dia mesti kuasai Iraq juga. Tu hadis dah disebut dengan lafaz yang sama, iaitu Furat. Jadi di sungai ini berlakunya perebutan, peperangan yang dahsyat daripada zaman sahabat sampailah zaman kita moden pada hari ini. Jadi mereka berada di sebalik sungai, mana tak bertembung secara fizikal lagi lah, di sebalik daripada sungai. Maka orang Rom ini mencabar Khalid bin Walid untuk seberang sungai datang berperang dengan mereka. Tapi Khalid bin Walid dia tahu kalau dia seberang sungai nanti dia kena. Dia tahu dari sudut kelebihan siapa yang duduk sebelum daripada sungai.
Kalau orang seberang sungai, mungkin hak seberang tu jatuh, atau yang seberang sungai itu berada dalam kedudukan yang lemah, yang terbuka. Jadi Khalid bin Walid tahu, dia jangan sekali masuk dalam sungai, dia tunggu saja. Sebab kita bukannya gopoh, yang penting kita menang saja, tidak. Tapi Khalid bin Walid melihat perlunya untuk mereka sabar. Sebab itu dia tunggu sampai sebulan. Dia boleh saja tak payah tunggu sebulan, hari ini sampai esok terus pergi serang Rom, seberang daripada sungai. Tapi tak, dia tunggu saja. So bila dia tunggu Rom ini cabar dia untuk datang seberang, tapi dia enggan. Akhirnya Rom lah yang datang. Rom dah tak sabar, dah lama, seminggu dah kita duduk tunggu, dia tak datang. Jadi Rom sendiri yang pergi menyerang umat Islam di sebalik sungai Furat ini. So bila mereka menyeberang ke dalam sungai, maka ia kelebihan bagi umat Islam. Dia masuk sungai dulu, jadi dia lebih terdedah, lebih terbuka berbanding kalau umat Islam turun ke sungai. Jadi akhirnya tentera Rom ini tewas, dikalahkan oleh umat Islam, sehingga mereka terbunuh mencapai 100,000 orang. 100,000 orang tu yang terbunuh saja di kalangan musuh, iaitu di kalangan tentera Rom. 100,000 tu besar lah kalau kita banding dengan peperangan-peperangan sebelum ni, seperti Badar 1,000 orang lah. 1,000 tu semua jumlah, mana dia main dalam berapa ribu, tapi ni dah pergi sampai beratus ribu. Mana peperangan yang sangat besar. Jadi umat Islam menang dalam semua peperangan. Ekspedisi mereka berperang dengan Parsi, semuanya mereka menang sampai ke utara, sampailah ke Syam. Pertemuan dengan Rom pun juga mereka menang. Setelah selesai ini satu tahun, tahun 12 Hijriah. 12 Hijriah itu dihabiskan dengan pembukaan Iraq saja. Satu tahun itu peperangan demi peperangan di Iraq. Masuk tahun yang ke-13, Hijriah, maka berlakulah peperangan Yarmouk. Yarmouk yang masyhur pada hari ini. Yarmouk adalah tempat di Jordan pada hari ini. Sampai hari ini namanya Yarmouk juga, tak ada nama lain, tak ditukar. Yarmouk juga di Jordan. Jadi Jordan itu termasuk Syam, kita panggil Syam juga. Syam tu luas, daripada Jordan sempadan. Kalau Arab Saudi itu bukan lagi, itu semenanjung Arab, Jazirah Arab. Tapi Jordan dah panggil Syam, sampai Syria, Lebanon, Palestin, negara Haram Israel. Yang ni semua kita panggil Syam, dengan makna yang lebih luas, yang lebih besar. Jadi mereka pun bertembung di Yarmouk. Yarmouk di Jordan. Bagaimana daripada Iraq ke Jordan? Agak jauh itu daripada Iraq nak menuju ke Jordan. Ketika itu Rom, mereka memang dah berhadapan dah dengan tentera umat Islam di Yarmouk. Tentera tu dah standby kat situ. Ekspedisi di Yarmouk ni dah lama. Maka tentera umat Islam ketika itu ada 21,000 pasukan yang dah tunggu standby di Yarmouk. Dah ada pasukan tambahan daripada Ikrimah 6,000 orang, juga mereka ini standby di Syam untuk membantu, untuk bantuan-bantuan khas. So ada pasukan di depan, ada yang di belakang, pasukan kecil. Mereka ni tunggu kalau perlu bantuan tambahan. So ada dua pasukan. Jadi Ikrimah di sini adalah Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Ikrimah anak pada Abu Jahal. Jadi bapa dia jahat, bapa dia, tapi anak dia tak, anak dia sahabat. So anak dengan ayah lain-lain, jangan pukul rata. Ayah dia jahat, anak pun sama lah, genetik yang sama ni. Tak, lain-lain. Setiap orang tu berbeza-beza. Kadang dia boleh beza langit dengan bumi, anak dengan ayah. Jadi kita hukum setiap orang itu berdasarkan diri dia. Jangan campur aduk dengan orang lain. Sebab para anbiya rasul terdahulu pun tak sama. Nabi Nuh AS anak lain, anak kufur, ayah Nabi. Langit dan bumi tu jauh, bukan sikit-sikit jauh langit dan bumi. Di benda tu kita kena faham lah, bahawa ia adalah hidayah anugerah daripada Allah Azza wa Jalla, bukan satu keturunan.
keturunan tak beri manfaat pada seorang. Melainkan kalau orang tu dia beriman, keturunan dia afdal lah, keturunan Nabi afdal dia sudah sebut. Tapi tak setiap orang akan dia hisab berdasarkan diri dia sendiri. Sama sahabat kita akan jumpa perbezaan yang ketara sama mereka. Baik, jadi Ikrimah radhiyallahu anhu dia ada pasukan tambahan 6,000 berada di bahagian belakang menunggu sebarang bantuan untuk diberi jika diperlukan. Jadi mereka pun para panglima perang, apabila mereka ni dah berada hampir antara satu sama lain dengan pasukan Khalid bin Walid, jadi apa yang patut mereka buat? Mereka hantar surat pada Abu Bakar, tanya pada Abu Bakar, apa yang patut kita buat sekarang ni? Sebab Khalid bin Walid ni dah sampai dekat sepadan pergi Syam. Khalid bin Walid ketika itu diperintahkan oleh Abu Bakar untuk bergabung dengan pasukan Islam di sana. Jadi sebabkan itu Abu Bakar telah menghimpunkan ke semua pasukan ini untuk tumpu ke memerangi Rom. Asalnya dia kerja dia untuk membuka Parsi, tetapi mereka ni digabungkan juga untuk membuka Syam. Walaupun tempat-tempat itu berlainan, tapi hampir antara satu sama lain. Itu macam mana jauh daripada Iraq, daripada Parsi, boleh datang pula ke Syam. So Abu Bakar melihat perlunya mereka ini untuk bergabung. Kerana tentera yang sedia ada di Rom, mereka ni tak dapat nak mengatasi dengan mudah. Mereka masih lagi bertahan, masih struggle untuk memerangi Rom. Itu yang perlu tambahan daripada pasukan Khalid bin Walid. Sebab Khalid bin Walid dah berjaya menewaskan banyak kota-kota di Parsi, maka dia diarahkan ke Syam. Itu relevan kenapa mereka ni sampai ke Syam berbanding asalnya daripada Parsi. Baik. Jadi diutuslah utusan untuk segera berangkat ke Syam dan menjadi pemimpin. Khalid ni dilantik sebagai pemimpin tertinggi untuk semua pasukan di sana. Jadi ketua barulah untuk memimpin keseluruhan panglima yang lain yang sedia ada di Syam. Baik. Jadi Rom pun apabila mendengar berita ni, mereka pun bersiap sedia dengan lebih dahsyat. Dan dilantik Syakhlab panglima bagi Rom yang bawa 100,000 orang tentera. So 100,000 orang tentera, dia siap sediakan tentera yang besar, yang mana 12,000 di bawah pimpinan Jarajah dan juga diikuti dengan orang Arab Musta'rabah, 12,000 lagi pimpinan Jabalah bin Al-Ayhan. So Musta'rabah ni apa? Musta'rabah ini maksudnya yang berasimilasi menjadi Arab. Arab ini ada dua kategori, dia ada Aribah, Musta'rabah. Aribah Arab yang asli, Musta'rabah Arab yang mana kawin campur, maka mereka berasimilasi jadi Arab. Ataupun dia tu tak ada keturunan Arab pun, tapi duduk dengan Arab, maka dia jadi Arab. Itu dipanggil Musta'rabah. Lebih kurang macam kita ni lah. Macam kita ni ada Melayu yang asli, ada Melayu yang dagang, ada Melayu yang bercampur aduk, yang telah berkahwin, dia jadi Melayu juga. Ataupun Melayu yang bukan Melayu pun, tak ada darah Melayu pun, seperti Cina kan, ada anak-anak Cina dibelah oleh Melayu. Zaman Jepun dulu ramai anak-anak Cina dibelah oleh Melayu. Yang Cina ni tak ada keturunan Melayu pun, kahwin pun tak, tapi dia jadi Melayu. Bahasanya, juga pakaiannya, adatnya. India pun begitu, India Muslim banyak di Pulau Pinang. India Muslim ni memang dia tak ada keturunan Melayu pun, tapi jadi Melayu. Bajunya, pakaian, bahasanya jadi Melayu. Dia berasimilasi dengan Melayu. Ini kita panggil Musta'rabah. Boleh jadi dia ada keturunan di sudut perkahwinan, boleh jadi dia tu tak ada langsung keturunan, tapi dah duduk lama dia jadi Arab. Jadi ini tak asing, tak pelik macam Salman Al-Farisi. Dia Parsi tapi dia dah jadi macam Arab dah. Sebab dia dah duduk di Madinah, duduk budaya dia pun Arab, bahasa dia pun Arab. Tapi keturunan Parsi. Keturunan Parsi.
Jadi di kalangan sahabat ada beberapa orang yang Parsi, tetapi mereka ini dah duduk lama tinggal di Madinah. Tu yang musta'rabah ini, yang Arab-Arab yang bercampur aduk ni, mereka inilah yang banyak menjadi tentera bagi Rom. Jadi tentera upahan Rom. Kalau Arab-Arab yang asli, yang Badui, yang duduk di Semenanjung, mereka ni jauh daripada Rom. Dia tak join, dia tak bersama dengan Rom. Yang ni yang banyak bersama dengan Rom, jenis-jenis Arab yang seperti ini. So, mereka ni pun bergabung di antara tentera Rom itu sendiri dan tentera Arab. Dan umat Islam berjumlah 24,000 sahaja. Jadi sangat sedikit 24,000 melawan 100,000 jumlah keseluruhan. Dan tentera umat Islam pun ada di kalangan para wanita. Wanita pun ada join tentera umat Islam. Sebab orang sangat sikit. Ada pun sikit 24,000, maka dengan wanita-wanita pun join juga dalam peperangan. So, wanita join peperangan tak pelik. Seawal zaman Nabi SAW memang telah pun ramai di kalangan wanita yang join peperangan bersama Nabi SAW. Seperti Nusaybah, yang paling masyhur antaranya Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Nusaybah ini dia adalah orang yang terakhir dalam peperangan Uhud. Bila perang Uhud, Nabi SAW telah terkepung. Nabi menyebut, aku melihat Nusaybah kiri dan kanan aku. Kiri kanan dia ada. Mana dia ni yang terakhir, sebab dia perempuan, dia duduk belakang. Bila Nabi terkepung, dia akan berada yang terakhir. Sahabat lain kat luar, dia yang last sekali. Nabi tengok dia berhadapan dengan Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Itu tentera wanita juga mempunyai satu tugasan yang hebat seawal zaman Nabi SAW, termasuk dalam peperangan dengan Rom ini pun. Baik, Allah Ta'ala juga sekadar itu. Bila kita pada pagi ini kita berhenti dahulu pada peperangan Yarmouk ini, pada mukadimah. Kita izinkan oleh Allah, insyaAllah kita akan uruskan penceritaan tentang peperangan Yarmouk ini pada bulan yang akan datang. Baik, kita tunggu dahulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.